Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menonton. Semoga anda berada dalam keadaan baik-baik saja, sihat walafiat. Bersama saya Asriza Aris kembali bersiaran dalam podcast Apa-Apa Saja. Podcast yang dibawakan khas oleh Harian Metro, membincangkan apa-apa saja topik, apa-apa saja isu semasa bersama dengan panel ataupun jemputan khas yang akan berkongsi pendapat dan juga pandangan mereka. Dan pada hari ini, menjelang Belanjawan 2025, apa yang rakyat dapat? Yang akan dibentangkan pada petang ini oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sudah pasti pembentangan belanjawan yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia mengikut kumpulan-kumpulan sasar masing-masing. Masing-masing menunggu apakah manfaat, apakah berita baik yang bakal mereka perolehi. Dan itu yang kita akan bincangkan dalam podcast Apa-Apa Saja pada hari ini. Dan sudah pasti saya tidak kesorangan. Sekiranya saya seorang saja berceloteh, sudah pasti celoteh saya akan tenggelam di dalam dasar laut dalam. Jadi saya ada bersama seorang lagi yang bakal menyelamatkan saya untuk podcast pada hari ini. Sudah pastinya panel kita bukan calang-calang orangnya. Saya perkenalkan kepada anda Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat, Dr. Muhammad Asfan Nizam Abdul Rashid. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Ya, saya lihat daripada wajah doktor sendiri nampak macam tak sabar untuk memberi pandangan dan pendapat yang bakal dibentangkan dalam Belanjawan 2025 sebentar tadi. Jadi doktor, sebelum kita pergi lebih jauh berkenaan dengan input-input ataupun info-info, mungkin apa yang kita ramalkan dalam Belanjawan 2025, mungkin sedikit daripada doktor sendiri, latar belakang doktor, berapa lama dalam bidang ekonomi, berapa lama berkhidmat dalam Bank Muamalat, boleh cerita sikit background doktor. Baik, Terima kasih Rizal, terima kasih pihak RM itu kerana sudi menjemput saya pada program pada hari ini. Sedikit latar belakang, saya ini bertugas buat masa ni dengan Bank Muamalat Malaysia Berhad sebagai Ketua Penganalisis Ekonomi, yang mana tugas saya itu lebih kepada orang kata tu penyelidikan berkenaan ekonomi, yang mana dia akan bersifat memberi satu bentuk nasihat lah kepada pengurusan dan juga strategi kepada pihak bank lah. Dan kemudian kalau dari segi latar belakang sebelum ni, saya bertugas di beberapa institusi pelaburan, institusi perbankan juga sebelum ni dengan KWSP, jawatan yang sama juga. Kemudian sebelum tu lama saya berkhidmat dengan Bank Islam Malaysia Berhad, jawatan yang sama juga. Jadi dia berkenaan dengan ekonomi lah. Yang mana dia melibatkan kepada kata tu penyelidikan ekonomi dan juga melibatkan penulisan laporan, pembentangan dan juga membuat orang kata tu unjuran-unjuran pemulih ubah dalam ekonomi ni lah. Betul. Lama juga Yeah. Jadi ini bukan calang-calang panel lah maknanya ini. Daripada doktor sampai tadi saya dah nampak aura dia lah. Okey, baik doktor. Sebelum kita pergi lebih panjang, kita mendalam berkenaan dengan Belanjawan 2025 ni, dan apabila kita dengar belanjawan saja, pembentangan bajet, pasti ada golongan-golongan sasar ni menanti-nantikan apa yang mereka dapat, apa berita baik yang mereka dapat, manfaat yang mereka dapat. Contoh macam penduduk luar bandar pasti menanti-nantikan apakah bantuan rakyat, bantuan kerajaan kepada rakyat, yang saya rasa kalau tak silap saya setiap tahun makin bertambah daripada kita ada BRIM dulu, STR sekarang. Dan mungkin juga golongan sasar yang lain, pelajar, pesawah, nelayan. Jadi mereka ni pasti menantikan apa berita baik yang mereka dapat. Jadi soalan saya mudah je doktor, apakah itu belanjawan dan mengapa ia penting kepada rakyat Malaysia? Saya perlukan satu jawapan yang ringkas dan padat untuk orang di luar sana mudah faham. Silakan doktor. Okey, belanjawan tu bererti suatu bentuk perancangan keuangan. Yang mana kita akan menentukan berapakah hasil yang bakal dikutip. Kemudian dengan hasil tersebut, apakah belanja yang akan dikeluarkan pada masa akan datang. Jadi dia macam kalau kita kita orang kata tu peringkat individu ni, tiap-tiap bulan mana yang makan gaji tu dapat gaji ke mana hala tuju dia. Kan nak bayar duit bil elektrik, bil air, bil Unify ke kan, macam itulah. Jadi sebaik-baiknya dengan adanya perancangan tersebut, satu kita boleh tahulah kedudukan keuangan kita ni kat mana kan. Bila kedudukan keuangan tu terkawal, maka
kedudukan kewangan yang baik itu akan memungkinkan kerajaan untuk merencana lagi program-program pembangunan yang lebih baik, dan pada masa yang sama dia akan mewujudkan suatu orang kata tu keyakinan lah yang bahawa kerajaan ni bersifat orang kata tu sentiasa berhemah dalam menguruskan keuangannya, dan itu dengan keyakinan tersebut dia akan menggalakkan pelaburan, menarik perhatian pelaburan asing, peniaga, dan juga isi rumah juga. Jadi itu saya rasa kerangka macam mana kita nak tengok ataupun kita beri takrifan mudah lah kepada belanjawan ni. Okay, baik doktor. Dia punya pembahagian pengurusan bagaimana berbelanja, sama juga macam kita menguruskan perbelanjaan dalam isi rumah. Okey, baik doktor. Bila tiap kali belanjawan, kumpulan-kumpulan sasar ni kadang-kadang mereka ni hanya menumpukan apa yang mereka dapat untuk kepentingan diorang. Sebenarnya banyak lagi yang mereka perlu tahu dalam belanjawan 2025 ni. Jadi mengapa rakyat perlu tahu, doktor? Maknanya ambil tahu berkenaan dengan belanjawan 2025 ni untuk sektor lain juga sebenarnya. Mungkin sebelum kita orang kata tu melihat apa yang mungkin bakal diumumkan oleh kerajaan dan sebagainya, mungkin satu sisi yang mungkin kita perlu fahami lah. Kalau kita berbicara tentang ekonomi, dia seolah-olah, kalau saya nak bagi satu analogi lah, dia seolah-olah kita sedang melihat suatu bangku. Bila kita tengok bangku, dia ada paksi dia, ada dia punya tiangnya tu kan. So ada 4 lah. So kerajaan ni merupakan salah satu tiang tersebut yang akan menyokong kekukuhan bangku tersebut. Pasal dalam ekonomi tu dia ada kerajaan, dia ada peniaga, dia ada isi rumah, dan dia ada sektor luaran. Betul. Dan juga pasaran. Jadi itulah ada 4 tiang tersebut yang mana kerajaan merupakan salah satu tiang yang utama. Jadi bila kita faham konsep yang macam yang tadi tu, dan kita fahamlah peranan kerajaan ni penting kerana dia akan melibatkan beberapa kategori ataupun tiang-tiang yang lain. Tadi disebut orang ramai apa nak diharapkan dan sebagainya, itu maksudnya isi rumah lah. Kan isi rumah ni ada ketua keluarga, ada yang bekerja, ada yang tak bekerja, ada yang pelajar, ada yang kanak-kanak, ada orang tua. Peniaga pula, ada peniaga kecil, ada peniaga yang besar dan sebagainya. Dan pasaran dan sektor luaran, ekspor import dan sebagainya. Jadi itu merupakan suatu konteks yang perlu kita fahami, supaya bila kita tengok kerangka yang sebegitu rupa, maka kita fahamlah, maksudnya kerajaan ni bila dia nak belanja tu, dia kena ambil kira banyak benda ni. Ya, betul. Kan? Takkan nak fikir satu pihak saja. Betul. Dengan mengorbankan pihak lain. So susahlah. Kalau tak, tiang tu nanti dia akan goyah. Betul. Itu okey. Dari segi apa dia punya ataupun hala tuju dia tu, saya rasa masih lagi dalam kerangka untuk membantu pertumbuhan ekonomi lah. Maksudnya kalau dari segi rakyat, terutamanya golongan B40, M40, mungkin kita akan dasar-dasar seperti bayaran pindahan. Seperti disebutkan tadi, sumbangan rahmah, sumbangan asas rahmah, bantuan awal persekolahan, subsidi bersasar, apa lagi geran dan sebagainya. Itu merupakan alatan ataupun instrumen yang biasa digunakan. Kalau yang meniaga pula, geran. Lepas tu dia mungkin mengharapkan orang kata tu pembiayaan yang mempunyai kadar faedah yang rendah, dan juga latihan, dan juga pengecualian cukai, pemotongan cukai. Itu merupakan pengharapan di kalangan peniaga lah. Itulah dia yang saya rasa merupakan salah satu perkara yang biasa kita akan bincangkan apabila melihat apa yang kerajaan bakal umumkan pada belanjawan akan datang ni. Okay, baik doktor. Dia ringkas tapi padat, jelas. Saya bukanlah yang berlatar belakangkan hal-hal ekonomi ni. Jadi sebagai seorang yang saya rasa mungkin sama juga dengan orang di luar sana, sekarang dah nampak faham dah sikit belanjawan 2025 ni, mana hala tuju dia dan mengapa kita perlu tahu dan ambil tahu berkenaan dengan belanjawan 2025. Mungkin orang sekeliling kita juga, kita kena tahu juga manfaat dan berita baik yang mereka dapat kan. Mungkin saudara mara juga, keluarga kita juga. Okey, baik doktor. Apabila menjelang pembentangan belanjawan, pasti kita akan dengar perkataan seperti tanggungjawab fiskal
dasar fiskal. Dan orang kat luar sana saya rasa termasuk saya sendiri ke kadang tak jelas apa dimaksudkan dengan fiskal ni sebenarnya. Tapi pada pendapat saya sendiri, fiskal ni dia terbahagi kepada dua komponen, iaitu perbelanjaan kerajaan dan juga cukai kerajaan. Betul doktor? Betul. Tepat lah tu. Alhamdulillah. Sebab saya buat research sebelum tadi. Jadi betul. Jadi dua komponen ini, perbelanjaan dan juga cukai, kerajaan akan uruskan bagi meimbangi, menguruskan dan juga menstabilkan ekonomi negara. Jadi soalan saya kepada doktor, bagaimana kerajaan mengimbangi, mungkin ambil kira berkenaan dengan fiskal ini untuk menguruskan belanjawan ini. Baik. Sektor dia banyak kan. Jadi Baik. bagaimana dia menguruskan? Mungkin perbelanjaan tinggi, jadi cukai pun perlu tinggi ke bagaimana? Okey, mungkin sebelum tu tadi Rizal dah sebut tadi tu, betul lah tu. Dasar fiskal ni melibatkan dua perkara. Satu dari segi pendapatan kerajaan, iaitu cukai dan mungkin bukan cukai dan sebagainya, dan juga perbelanjaan. Jadi dua angka ni, maksudnya pendapatan tu kalau kita ikut matematik dia positif lah. Perbelanjaan ni negatif. Ya, betul. Positif, negatif. So ada balance lah. Ada balance betul. Jadi kalau mungkin saya boleh kongsikan sedikit nombor untuk pemahaman Boleh, silakan doktor. Kalau kita tak tahun 2023 lah ni kira dah orang kata tu dah imbas balik. Dah imbas balik Tahun 2023 jumlah hasil yang dikutipkan lebih kurang 315 bilion ringgit. Okay. Lepas tu perbelanjaan pula. Kerajaan ni ada dua jenis perbelanjaan. Satu perbelanjaan mengurus, satu lagi perbelanjaan pembangunan. Okey, baik. Yang mengurus ni yang ada pencen, ada gratuity, ada gaji, subsidi dalam tu. Perbelanjaan dia ada untuk mengurus 311 bilion. 311. Tadi hasil 315 bilion kan? 315, okey. Perbelanjaan pembangunan 95 bilion. 95. Ni tolak tu. Hasil tolak perbelanjaan mengurus, tolak perbelanjaan pembangunan. Negatif. Negatif 91 bilion. Okey, negatif 91 bilion. Itu yang dikatakan defisit fiskal. Saya jelas sekarang doktor. Okey. Negatif angka dia. Negatif 91 bilion. Dan biasanya bila sebut 91 bilion ni, kita akan tanya soalan seterusnya, besar ke kecil tu? Jadi kebiasaannya ahli ekonomi akan tengok nisbah. Pasal tu nisbah dia akan berbalik kepada KDNK. Bila kita tengok angka defisit tadi tu, itu dikatakan defisit. Angka dia negatif. Negatif, okey. Dia ada tiga. Dia cakap pasal kedudukan fiskal. Bila sebut kedudukan fiskal ni, maksudnya kedudukan keuangan. Okey. Terma tu fiskal. Fiskal. So kita tak nak guna fiskal tu, kita orang biasa ni fikir keuangan lah. Keuangan. Okey, mudah faham. Okey. Dia ada lebihan. Maksudnya positif lah. Berimbang. Berimbang tu kosong lah. Maksudnya hasil tolak perbelanjaan kosong. Defisit negatif. So kita dalam keadaan negara kita ataupun kerajaan kita sekarang ni berada dalam defisit. Dan defisit tu pula tadi saya sebut 91 bilion. Tapi kalau 91 bilion tu banyak besar, tapi okey, apa dia punya benchmark dia ataupun kayu ukur ataupun penanda aras. Okey, penanda aras. Selalu kita akan bahagi angka tersebut dengan angka KDNK negara kita. Okey. Dapatlah 5%. Defisit 5%. Jadi bila bentangkan belanjawan 2024 tahun lepas, sasaran defisit tersebut adalah negatif 4.3% daripada KDNK. Okey. Diperasan tak? Daripada 5% tu yang sebenar lah. Yang sebenar. Tahun ini, kalau berdasarkan belanjawan tahun lepas, untuk tahun ini, defisit tu makin mengecil. Masih defisit, maksudnya masih berbelanja melebihi apa yang dikutip hasil, tapi kuantum dia tu semakin mengecil. Itu yang cuba di orang kata tu, kalau kita kata belanjawan berhemah, defisit tu merupakan kayu ukur utama. Dia makin mengecil. Baik, faham. Jadi itu yang cuba dicapai. Tujuannya kenapa? Bila defisit fiskal tu mengecil, maksudnya kerajaan mempunyai ruang lagi untuk berbelanja pada masa akan datang. Betul. Kerana dia defisit itu, dia akan bagi impak kepada hutang. Peningkatan hutang. Okey. Kalau defisit ni angka negatif itu,
makin besar, makin besar. Sudah pasti hutang pun akan meningkat. Tetapi perkara sebaliknya, kalau katakanlah defisit itu semakin mengecil, kecil dan pembinaan hutang tadi tu makin perlahan lah. Dan perakhirannya mungkin dia akan sampai ke puncak dia akan mula menurun. Okey, baik. Jadi itu yang kita perlu tahu, dan dari segi macam mana kerajaan nak belanja tu dia akan ikut keutamaan lah. Dan seperti saya sebut tadi pada awal tadi tu, ekonomi ni ada macam suatu bangku, dia ada 4 paksi. Dan kerajaan melalui belanjawan itu merupakan dia punya platform dia untuk pastikan untuk tahun depan ni apa perancangannya. Itu perancangan jangka pendek lah. Kalau sederhana, itu yang kita ada rancangan Malaysia yang ke-12 kan, betul. program 5 tahun. Ya. Yang tahun depan ni kita, insyaAllah apa yang saya dimaklumkan, kerajaan akan umumkan rancangan Malaysia yang ke-13 pula. Untuk tahun 2026 sehinggalah tahun 2030. Okey. Itu 5 tahun. Betul. Jadi itu belanjawan jangka pendek. Tahun depan je. Baik, faham. Okey, baik doktor. Seperti yang kita tahu, ekonomi antarabangsa ada pasang surut dia. Betul. Kadang-kadang ekonomi dia rancak, kadang aliran ekonomi dia lemah, perlahan. Jadi kadang-kadang ia berpunca dalam pelbagai faktor. Mungkin geopolitik contohnya. Jadi adakah trend ekonomi global ni boleh mempengaruhi tumpuan belanjawan bagi tahun ini? Sudah pasti. Tu yang saya sebut tadi tu. Kita tengok balik pada bangku dia kan. Yang ada tadi. sektor luaran. Bila kita sebut sektor luaran, kita bercakap tentang ekspor dan import lah. Okay. Bila kita ekspor, kita jual barang kat luar. Bila kita import, kita beli barang daripada luar. Jadi dua perkara tu akan memberi kesan kepada prestasi ekonomi tempatan kita. Okey, berbalik pada isu ekonomi global, memang betul lah. Sekarang ni banyak isu yang saya kira agak menggusarkan, agak membimbangkan dengan situasi di Timur Tengah, dengan pilihan raya presiden di Amerika Syarikat, siapa yang bakal menang tu pun akan menentukan hala tuju dasar. Sedikit sebanyak dia menyumbang juga tu. Betul. Kita ada sebuah negara yang kita tak boleh nak ketepikan, iaitu negara China, yang semakin orang kata maju. Betul. So faktor geopolitik pun mainkan peranan lah, Rusia dan sebagainya. Dan kalau kita perhatikan, Yang Berhormat Perdana Menteri kita ada menyebut kita berminat untuk menyertai dalam satu kumpulan dipanggil BRICS, yang terdiri daripada negara seperti Brazil, Rusia, India, China, dan juga Afrika Selatan. Afrika Selatan. Ya. Jadi itu pun ada tujuan lah tu. Tujuan untuk memastikan dari segi ekonomi luaran kita ni dapat ditadbir dengan baiklah, dengan mengambil kira situasi ekonomi luaran tu. Jadi memang betul lah, memang kalau nak kata situasi ekonomi global ni memang agak menggusarkan, dan disebabkan itulah juga kenapa pentingnya ekonomi domestik tu perlu diperkasakan. Okey, faham. Kita kena make sure ni rakyat kita sihat, rakyat kita dari segi ekonominya maju. Peniaga pula sentiasa orang kata tu melabur untuk meningkatkan keupayaan dia berniaga. Lepas tu kita dapat mewujudkan peluang pekerjaan. Bukan setakat peluang pekerjaan yang biasa-biasa. Kita nak pekerjaan yang bermaruah lah, dengan gaji yang baik dan sebagainya. Jadi itu kenapa belanjawan tu sangat-sangat instrumental lah dalam menentukan hala tuju ekonomi negara, terutamanya dalam tempoh jangka masa terdekat. Baik, faham. Okey, itu dari segi ekonomi global, ekonomi antarabangsa. Baik. Jadi doktor sendiri pun pada saya rasa doktor sendiri pun setiap hari mengikuti perkembangan ekonomi negara dan juga antarabangsa. Jadi kita berbalik kepada ekonomi negara kita semula. Jadi pendapat doktor sendiri, apakah keutamaan belanjawan 2025 ni melihat kepada keadaan ekonomi semasa negara ketika ini? Okey, secara makroekonominya, secara makro memang gambaran besar lah. Betul. Memang kita perlu pastikan ekonomi kita ni sentiasa mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif. Pada suku kedua tempoh hari,
Suku kedua tu maksudnya daripada bulan April sampai bulan Jun yang lalu, ekonomi kita dah bertumbuh pada paras 5.9%. So angka 5.9% tu saya kira suatu angka yang baik lah. Maksudnya ekonomi kita bertumbuh dalam kadar yang cepat, yang laju. Macam bawa kereta tu laju lah. Bila laju tu, bukanlah laju tu tak sembrono. Bila laju tu berhemah lah. Cepatlah sampai kan. Cepat sampai. Jadi pertumbuhan yang laju tu maksudnya dia akan mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Dan kita dah tengok angka kadar pengangguran kita semakin merosot. Ya, terbaru pada bulan Ogos, kadar pengangguran kita dah mencapai berapa? 3.2% pada bulan Ogos. Sebelum tu 3.3. So 3.2%, 3.3% tu ekonomi kita ni dah dikatakan sebagai mencapai guna tenaga penuh. Apa maksud guna tenaga penuh tu? Guna tenaga penuh tu maksudnya ekonomi kita ni dah banyak pekerjaan. Kalau seseorang tu berhenti kerja, dia nak cari kerja lain, mudah. Itu maksudnya guna tenaga penuh. Tapi itu sekadar pekerjaan. Tetapi kalau dari segi kualiti tu lain pula ceritanya lah. Kualiti ada masalah sikit yang memerlukan orang kata tu penyelesaian lain pula. Memang betul lah dari segi kualiti pekerjaan tu saya rasa ada masalah sikit lah. Yang mana pekerjaan tu masih lagi dalam kerangka yang bergaji rendah dan sebagainya, dan itu menuntut campur tangan kerajaan lah. Tapi secara umumnya kita dalam keadaan guna tenaga penuh. Jadi ekonomi kita dalam keadaan yang baik sebenarnya. Jadi momentum tu perlu dipelihara. Kalau boleh kita nak kekalkan momentum ni, walaupun ekonomi luaran tu macam-macam perkara berlaku kan. Betul. Diteruskan pada tahun hadapan supaya jumlah pekerjaan tu masih lagi akan diwujudkan. Kerana seban tahun kita akan melahirkan graduan. Ya, betul. Baik dia peringkat universiti ke sekolah ke macam-macam lah. Jadi itu yang saya nampak keadaan ekonomi kita yang kita sedang lalui sekarang. Sebenarnya ekonomi negara kita stabil lah sebenarnya, betul. Saya boleh katakan dalam keadaan yang baik sebenarnya. Tapi bila saya kata baik tu mungkin ramai yang kata you ke baik, harga barang mahal. Itu stigma di luar lah. Orang melihat keadaan. Tapi ada kebenarannya juga. Ada kebenarannya. Memang harga barang naik dan sebagainya. Itu saya rasa lebih pada cerita orang kata tu macam mana penentuan harga lah ditentukan. Baik, Doktor. Okey, Doktor. Kita melihat kepada peredaran zaman lah. Baik. Kalau kita melihat kepada permintaan, keperluan rakyat, memang setiap peredaran tu dia berubah-ubah algoritma dia. Jadi untuk melihat pada situasi dan juga keperluan terkini, jadi pada pendapat doktor sendiri, apakah sektor yang memerlukan perhatian dalam belanjawan kali ini dan mengapa? Pendapat doktor sendiri. Baik. Betul. Sekarang ni kita ekonomi tu sentiasa berubah. Dia tak tetap. Dia akan ada fasa dia, ada dia punya orang kata trend dia. Sekarang ni nampak gaya trend menggunakan teknologi tu satu perkara yang tak boleh kita tolak tepi. Betul. Itu benda perkara yang semua orang kena adaptasi. Ya. Tak kiralah berniaga kecil-kecilan ke, sampailah yang apatah lagi yang besar lah. Jadi peralihan teknologi ni ada kesan signifikan yang saya nampak. Dan perkara yang selalu kita sebut apa? Kecerdasan buatan kan? AI. Betul. AI ni perlu diteliti lah macam mana kesannya tu. Dia ada kesan positif, ada kesan yang kurang jugalah. Kesan positifnya tu tak lain tak bukan dia akan meningkatkan produktiviti, memudahkan kerja dan sebagainya. Pada masa yang sama juga dia akan memberi kesan kepada bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan. Mungkin ada sesebahagian orang kata tu sektor tersebut akan mengalami pengurangan pekerja dan sebagainya. Jadi benda ni perlu diurus. Dan saya rasa semenjak kita keluar daripada pandemik, sebenarnya macam inilah. Pandemik hari tu banyak mengajar banyak perkara yang mana dia mungkin dah satu sisi kita risaulah keadaan masa tu kan. Betul. Pada masa sama juga dia membuka mata yang sebenarnya untuk mencari rezeki ni bukanlah terletak semata-mata secara mutlaknya kepada makan gaji. Betul. Berniaga pun boleh. Betul. Dan angka maksudnya
kenyataan saya ini bukan saya cakap saja. Aha. Disokong oleh data lah. Maksudnya Aha. ada data daripada Jabatan Statistik Malaysia. Kita panggil dia mereka yang bekerja sendiri. Ataupun kita panggil dia own account workers. Okay. Setiap kali itu mencatatkan peningkatan. Dah melebihi 3 juta orang sekarang yang dikatakan bekerja sendiri. Kita kalau ikutkan guna tenaga buruh kita lebih kurang 16 juta. So sekarang ni dah 3 juta daripada angka tersebut adalah bekerja sendiri. Jadi benda ni perlu diurus. Jadi kalau nak kata apakah perkara ni perlu diberi perhatian? Ambil perhatian. Teknologi sudah pasti. Ya. Kemudian dari segi keusahawanan, keusahawanan kita ada banyak agensi kerajaan yang terlibat. Dan kemudian tadi kita sebut kalau dari segi kos sara hidup, sudah pasti instrumen utama adalah bayaran pindahan lah. Bayaran pindahan sumbangan tunai lah. Kerana tunai tersebut akan memberi sedikit orang kata tu peningkatan kos beli. Betul. Harga macam itulah keadaan ni kan. Tapi dengan adanya bayaran pindahan, dengan adanya wang tunai tersebut, kuasa beli rakyat terutama yang golongan M40 dan B40 tersebut adalah sedikit bantuan yang mereka boleh gunakan. Betul. Dan berkenaan dengan teknologi tu saya sangat setuju. Kerajaan sendiri pun banyak menyokong juga inisiatif-inisiatif teknologi ni. Dan adakah terdapat sebarang inisiatif dasar baharu yang dijangka akan diperkenalkan dalam Belanjawan 2025 ni? Pendapat Doktor sendiri. Saya rasa dasar ni, isu dasar dia bergerak dalam sentiasa bergerak, sentiasa akan dipantau dan akan orang kata tu dikemaskini, diperbaiki. Dan saya kira bermula pada tahun lalu lah. Tahun lalu banyak dokumen-dokumen dasar yang telah dibentangkan, seperti orang kata tu apa tu NETR, lepas tu apa tu New Industrial Master Plan, lepas tu apa lagi of course sebelum tu ekonomi madani. Tahun betul. Ini kita ada National Semiconductor Strategy. Jadi dokumen-dokumen dasar ni memang telah pun diumumkan dan saya kira belanjawan kali ini akan orang kata tu mengambil kira dasar-dasar tersebut dan menggunakan peruntukan yang sedia ada untuk dibelanjakan. Jadi kalau katakanlah bercakap tentang teknologi, mungkin akan ada lagi lah grant untuk orang kata tu meningkatkan tahap otomasi di kalangan terutamanya perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Dan mungkin ada orang kata tu beberapa agensi-agensi kerajaan yang akan dikaitkan untuk memberi orang kata tu pembiayaan. Seperti Bank Simpanan Nasional ke, Tekun ke, Mara ke dan sebagainya. Saya rasa itu memang orang kata tu modus operandi dia dah. Kerajaan ada peruntukan dia sendiri yang diumumkan. Kemudian bukan kerajaan saja, dia akan melibatkan beberapa agensi-agensi kerajaan yang lain yang mana mereka ini juga ada peruntukan mereka sendiri ataupun sumber dana mereka sendiri yang boleh digunakan untuk membangunkan negara. Okay, baik. Jelas tak? Mungkin saya boleh selitkan sikit berkenaan dengan cukai. Seperti yang kita sedia maklum, ada pemberitahuan makluman sebelum ini bahawa GST akan dikekalkan. Tapi ada kabarnya SST diramalkan akan naik. Jadi pendapat doktor sendiri bagaimana? Okey, saya rasa berkenaan GST ni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan jelas mengatakan kalau nak buat GST balik, dia ekonomi tu perlu berada dalam keadaan yang mana gaji minimum tu dalam sekitar 3,000 ke 4,000 ringgit sebulan kan. Jadi saya rasa satu indikasi yang jelas mungkin buat masa ini GST tu tidak dilaksanakan, walaupun Yang Amat Perdana Menteri pun nak mengakui bahawa cukai tersebut adalah cukai yang begitu telus, cukai cekap dan dapat membantu dalam meningkatkan hasil kerajaan. Tapi buat masa ini mungkin apa yang mungkin tim di Kementerian Kewangan dan sebagainya melihat dasar tersebut mungkin tidak sesuai, mungkin ada kekurangan-kekurangan lain yang perlu diutamakan. Mungkin itu kata tu pendirian yang diambil oleh Kementerian Kewangan dan Kerajaan lah. Tapi GST ni memang betul. Kalau saya tengok trend yang lepas pun memang kutipannya besar. Kerana dia melibatkan keupayaan untuk mencukai beberapa segmen dalam ekonomi, termasuklah ekonomi bayangan.
shadow economy. Maksudnya ekonomi tu tidak didaftarkan lah. Mungkin dia berniaga, ada pendapatan tapi tidak diisytiharkan. Okey, Jadi betul. dengan adanya GST tersebut, dia membantulah untuk mengutip. Ah. Tapi dasar tersebut telah dimansuhkan pada tahun 2018. Sekarang kita menggunakan sistem SST lah. Jadi doktor, sedikit doktor, pendapat doktor sendiri, apakah faktor yang menyebabkan GST dimasukkan tidak diteruskan? Saya rasa itu berbalik pada situasi pada tahun 2018 apabila tampuk kepimpinan yang baru terbentuk ketika itu mengambil pendirian untuk memasukkan lah. Itu yang berlaku lah. Jadi diteruskan je lah. Dasar tersebut untuk buat masa ini dikekalkan lah. Okay, baik. Baik doktor, peruntukan belanjawan kali ini kabarnya dijangka berbelanja besar lebih 400 bilion ringgit. Jadi adakah doktor menjangkakan sebarang perubahan yang ketara dalam cukai ataupun kutipan hasil negara? Baik. Itu yang pentingnya apabila kerajaan berusaha beria-ia sangat nak, apa tu dia kata tu, konsolidasi fiskal. Ya betul. Bunyinya macam complicated lah. Ya, betul. Tapi konsolidasi fiskal tu maksud dia belanjawan berhemah lah. Kalau macam ada pembaziran, kita kurangkan, ya, betul. Kan, kita hapuskan. Mana yang belanja yang tidak tepat tidak kena pada tempatnya, kita susun balik. Dan kita perhatikan tahun ni banyak sebenarnya dasar-dasar yang agak kurang popular diperkenalkan. Ini pun dah diumumkan semasa belanjawan 2024. Antaranya kenaikan cukai perkhidmatan daripada 6% ke 8%. Kemudian diikuti dengan rasionalisasi subsidi untuk elektrik, dan kemudian diesel lah. Pada 10 Jun yang lalu dinaikkan lebih kurang RM20 kan, dan dikatakan kerajaan dapat menjimat lebih kurang 4 bilion ringgit. Dan sebelum tu ada banyak lagi lah, cukai barangan low value goods lah, dan pada Ogos yang lalu diperkenalkan e-invoicing. Jadi usaha-usaha ni dilihat dapat membuka banyak lebih ruang kerajaan dari segi kutipan cukai dan pengoptimuman perbelanjaan tersebut, membuka banyak ruang. Jadi saya nampak sisi itulah, saya rasa kenapa mungkinlah pada belanjawan kali ini peruntukannya tu boleh dinaikkan. Kan? Jadi bila hasil dah naik, perbelanjaan yang hari tu pun banyak dah kita betulkan supaya dia bersifat lebih bersasar. Dia banyak buka ruang lah. Jadi kalau katakanlah tadi sebut angka lebih 400 bilion tu, saya rasa itu mungkin satu yang boleh dicapai lah. Dan sudah pasti itu dapat kita menceriakan rakyat lah kot. Sebab kita lihat pun setiap tahun belanjawan, pasti peruntukan yang diperuntukkan semakin lama semakin tinggi, semakin tahun semakin meningkat peruntukan dia. Jadi doktor ketua ahli ekonomi bagi sebuah bank, dan hampir setiap perincian strategi cadangan itu dalam berkaitan dengan ekonomi, sudah pasti itu satu job scope bagi seorang ketua ahli ekonomi. Jadi pada pendapat doktor sendiri, apakah langkah-langkah yang boleh diperkenalkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi di negara ini, Malaysia? Okey, kalau bercakap tentang daya saing ni, okey. Awal tadi kita sebut bangku kan. Kita tak lari lagi daripada topik tu. Tapi ada satu lagi analogi dia, ataupun lebih kurang ni agak orang kata tu kita berteori sikit lah. Kalau kita tengok komposisi ekonomi tu, dia ada penggunaan ni maksud perbelanjaan lah. Orang macam kita ni belanja, lepas tu kita ada pelaburan, dan ada orang kata tu ada perbelanjaan kerajaan, dan ada sektor luaran. Perbezaan antara ekspor dengan import. Okey, dalam persamaan keluaran dalam negara kasar yang saya sebut tu, persamaan keluaran dalam negara kasar, ada consumption, ada investment, ada government spending dan sebagainya. Bagian yang I tadi tu, investment, pelaburan, itu penting untuk orang kata tu meningkatkan daya saing ekonomi. Bila sebut pelaburan dalam konteks ekonomi ni, dia bukan pelaburan dalam saham tu. Itu betul juga, saham ke apa-apa. Ini pelaburan berkenaan dengan dari segi perniagaan. Maksudnya
banyak mungkin orang kata tu berniaga nak gunakan mesin, berniaga nak gunakan teknologi. So pelaburan yang akan meningkatkan produktiviti dia. Itu saya kira pendekatan yang ramai ahli ekonomi sukalah apabila kita fokuskan kepada pelaburan. Kalau perbelanjaan pun macam tadi kita cakap dasar seperti sumbangan tunai ramal dan sebagainya, kita bagi je wang tunai, ekonomi tu boleh bertumbuh. Boleh. Tapi pertumbuhan yang sebegitu rupa yang hanya berpaksikan perbelanjaan semata-mata, dia kurang berkualiti lah. Okey. Kalau dia tak bersifat bertahan lama. Okey, tahun ni kita bagi cash, tapi tahun depan macam mana pula? Tapi kalau yang pelaburan tadi tu, dia bersifat tahan lama. Firma ataupun syarikat ataupun perniagaan yang melabur dalam syarikat dia tu, meningkatkan kualiti production dia tu, maka dia akan bertambahlah keupayaan nak mengeluar tadi tu. Dan pada masa sama dia akan cenderung untuk menggunakan buruh-buruh yang lebih berkualiti, buruh-buruh yang mungkin graduate dan sebagainya. Ya, betul. Itu akan menambah lagi mewujudkan peluang pekerjaan. Jadi pertumbuhan yang sebegitu pun dikatakan pertumbuhan lebih berkualiti. Dia kalau boleh, kalau tahun ni katakan 5%, tahun depan pun kalau boleh nak 5% juga. Okey. Macam itulah. Jadi saya rasa pelaburan itulah yang saya kira akan difokuskan oleh kerajaan untuk memastikan kualiti pertumbuhan tu terus berlaku. Dan ni akan melibatkanlah dasar-dasar seperti insentif cukai, pemberian grant. Kemudian cukai ni ada banyaklah untuk orang kata tu menggalakkan. Pasal tanpa insentif cukai susah juga kan kalau katakanlah peniaga tu dia nak berbelanja untuk buat pelaburan. Jadi itulah yang saya rasa pendekatan yang akan diambil oleh kerajaan pada belanjawan besok ni. Baik. Investment. Betul. Jadi doktor, pendapat doktor lah menjelang belanjawan 2025, apakah potensi cabaran yang doktor ramalkan dalam belanjawan kali ini? Okay. Saya rasa cabaran ekonomi tahun 2025 ni masih lagi berkenaan dengan ekonomi luaran lah. Awal tadi kita dah cakap tentang pilihan raya di Amerika Syarikat ya, betul. pada 5 November nanti 5 November, betul. Dan selepas itu kita akan pada bulan Januari nanti akan ditabalkanlah siapakah presidennya itu dan apakah bentuk dasar yang akan dilaksanakan. Dan tapi sebelum pilihan raya ni pun nampak gaya dasarnya tu bersifat antagonistik. Kerajaan Amerika Syarikat dah bercakap-cakap untuk mengurangkan ataupun meletakkan satu had pengeksportan barang-barang teknologi ke negara yang dikenal pastilah. Jadi itu suatu dasar yang dikatakan protectionist policy, dasar yang bersifat melindung ekonomi dia. Dasar yang saya kira agak kata tu inward looking. Kalau dulu kita cakap globalization, ini dia terbalik, dia antonym, deglobalization pula. Itu yang saya rasa agak membimbangkan lah. Kemudian ialah situasi peperangan di Timur Tengah. Dan kita tahu kawasan tersebut dia sangat sensitif. Pertamanya harga minyak. Yelah, betul. Iran tak salah saya pengeluar minyak yang utama dunia, senang cerita dia macam top 5 lah. Kalau berlaku peperangan yang berlarutan, kena pula fasiliti sektor minyak dan gas dan kawasan tersebut, harga minyak berpotensi lah untuk naik dan sebagainya. Betul. Kemudian kawasan tu juga dia melibatkan kepentingan kuasa besar. Jadi faktor geopolitik tu sangat-sangat sukar diramal, tapi nampak gaya suhu dia tu macam tak turun-turun. Betul. Jadi itu perkara yang perlu kita cakna lah. Dan saya rasa saya kata tadi, saya rasa cabaran tu masih lagi berpaksikan ekonomi luaran. Dan bercakap dari segi makroekonomi pula, masih lagi ekonomi luaran. Kalau kita lihat trend kadar faedah, dia dah sampai ke puncak. Kalau sebelum ni kadar faedah tu naik, sekali dah sampai puncak, dan ada beberapa negara dah mula menurunkan kadar faedah pula.
Kebiasaannya Ya. bila kadar faedah tu mula menurun, dia akan seolah-olah menggambarkan ekonomi tu sedang memperlahan. Jadi itu pun salah satu antara risiko yang perlu diambil kira lah untuk merangka belanjawan tahun akan datang. Okey, baik. Jelas doktor, sangat jelas. Satu pandangan yang padat. Okey doktor, kalau kita melihat sebelum ini, baru-baru ini juga kita dah dapat banyak hint kan, berkenaan dengan belanjawan ni. Doktor sebagai ahli ekonomi juga mesti banyak hint yang doktor terima. Jadi bagaimana doktor melihat belanjawan kali ini mungkin berbeza dengan belanjawan sebelum ini, dan mungkin ada kejutan ke untuk rakyat? Saya rasa tak tahulah kejutan ke tak ada tu, saya tak pastilah. Tapi saya rasa pendekatannya masih sama, iaitu masih orang kata tu memastikan lantai ekonomi tu dapat dinaikkan. Jadi bila sebut lantai ni, dia akan cenderung bercakap tentang jaminan sosial, social security lah, dan akan membincangkan tentang golongan P40, M40, golongan usahawan, PMKS dan sebagainya. Itu saya rasa perkara yang akan terus mendapat perhatian oleh pihak kerajaan lah, terutama berhadapan dengan peningkatan kos hari hidup. Betul. Itu cabaran yang boleh dikatakan sebagai contemporary lah, sentiasa ada kos hari hidup ni. Jadi nak kata kejutan, mungkin kalau boleh kita harapkan adalah peruntukan yang besar lagi lah, peruntukan yang besar untuk lagi sumbangan Tun Rahmah sebagai contoh. Mungkin skopnya tu boleh dinaikkan lagi, terutamanya mengambil kira golongan M40. Yelah. Ramai kata M40 ni tak dapat perhatian kan, kurang dapat perhatian. Jadi mungkin kejutannya mungkinlah boleh kita anggapkan tempat andai kan STR ke akan diperluaskan lagi. Betul. Mungkin berita baiknya di sektor yang lain juga kan. Mereka sektor kerajaan. Sektor kerajaan. Ya, betul. Kerajaan pun dah umumkan fasanya tu kan, bulan Disember nanti sudah pasti itu akan menyebabkan peruntukan untuk tahun hadapan. Jadi mungkin ada lagi lah kata bonus dan sebagainya lah. Dan B40 sudah pasti kabar baik je. Pasti ada setiap tahun. Betul. Pasti meningkat, dan tahun ni pun kita akan jangka jugalah akan meningkat juga. Baik doktor, kita pun sudah kesuntukan masa. Kita dah di hujung-hujung podcast. Terakhir lah doktor, soalan yang terakhir. Apa yang doktor harapkan? Apa yang diharapkan oleh doktor dalam belanjawan 2025 kali ini? Saya mengharapkan momentum konsolidasi fiskal ni diteruskan. Kedua, saya mengharapkan pihak kerajaan akan terus turun padang dan menyampaikan mesej mereka secara komprehensif kepada rakyat. Kalau boleh, terangkanlah kepada ketua-ketua kampung ke, terangkanlah kepada cikgu-cikgu ke, terangkanlah kepada jururawat, doktor dan sebagainya, kerana mereka ini merupakan nadi masyarakat. Dan apabila mereka ini faham agenda pembangunan kerajaan, saya rasa bergerak ke hadapan, kalau kerajaan nak memperkenalkan dasar-dasar yang kurang popular tapi bertanggungjawab, betul, senang untuk dilaksanakan. Itu pengharapan saya lah. Betul doktor, saya setuju dan saya sokong harapan doktor tu. Okey, baik, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Afan, banyak memberi pandangan, penjelasan yang pada saya dia sangat jelas, sesuai untuk tontonan umum, mereka yang di luar bandar, baik pun yang di pertengahan, di bandar. Baik, kita sudah berada di penghujung podcast. Terima kasih sekali lagi panel jemputan khas kita Dr. Afan Nizam. Teruskan bersama kami, dan jangan lupa petang ini pembentangan belanjawan 2025 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh juga dilihat, ditonton di media sosial Harian Metro untuk melihat pembentangan secara langsung, dan ikuti juga berita-berita terkini, berita-berita yang lebih komprehensif di laman web Harian Metro dan juga media-media sosial. Baik, saya kira setakat ini saja. Saya Asriza Aris. Assalamualaikum dan salam hormat.